Saya amat terkejut apabila Barisan Nasional melantik Pekan sebagai pembahasnya yang pertama. Adakah Barisan Nasional begitu ketandusan pemimpin sehingga seorang yang telah didapati bersalah merompak harta negara bukan oleh seorang hakim tetapi 4 orang hakim diberikan penghormatan sebagai pembahas pertama? Beliau didapati bersalah bukan berdasarkan pengakuan lisan saksi atau mangsa yang dicurigai seperti dalam kes Port Dickson, tetapi atas dasar paper trail dengan izin atau bukti-bukti kukuh atas kertas seperti rekod bank dan slip perpindahan wang pada tahun-tahun berkenaan yang tidak boleh dipalsukan atau diada-adakan. Maka keputusan bersalah beliau adalah mantap dan kukuh tanpa curiga. Adakah ini petanda adanya usaha untuk mengembalikannya sebagai pemimpin dan ketua negara? Sekiranya Barisan Nasional na'udzubillah min zalik kembali memerintah. Kalau ada, ianya membuktikan keberkesanan konsep kepimpinan cash is king yang diperjuangkannya. Mungkin ada yang rindu ni, ya, rindu cash is king ni, ya. Dalam ucapan Pekan, beliau langsung tidak menunjukkan walaupun sedikit keinsafan ke atas kerosakan yang telah beliau lakukan. Malahan, Pekan masih ingin menyatakan bahawa pengurusan kewangan negara di bawah BN, termasuk semasa di bawah dirinya, adalah jauh lebih baik berbanding PH dan PN. Dengan mengemukakan data-data yang entah sejauh mana ketepatannya, beliau menggambarkan betapa kayanya negara pada ketika itu sambil menegur keengganan kerajaan PH untuk melaksanakan GST. Oleh kerana kaya lah yang dirompak kot. Persoalannya, kalau ekonomi sudah begitu baik dan negara begitu kaya, maka kenapa perlunya GST? Sedangkan GST dicadangkan oleh Barisan Nasional pada ketika itu untuk menambahkan jumlah cukai yang dikutip dari rakyat. PH hanya pandai menghabiskan wang yang telah disimpan BN selama ini dan tidak pandai menambahkan kewangan negara, kata Pekan. Kalau apa yang diinginkan Pekan ialah menambah kewangan negara dengan menambah lagi kutipan cukai dari rakyat, maka sememangnya kami menolaknya. Itu bukan caranya. Lebih-lebih lagi, menambah kewangan negara untuk diperhabiskan oleh kleptokrat negara. Pekan mendabik dada mengatakan hutang negara pada zaman BN hanya 680 bilion, tetapi pada zaman seterusnya telah melonjak kepada lebih dari 1 trilion. Ya, memang ianya melonjak ke 1 trilion setelah kami mengklasifikasikan semua hutang yang dijamin kerajaan yang tidak dapat dibayar balik oleh peminjam seperti 1MDB sebagai hutang negara. Kerana PH telus dan tidak mahu menipu rakyat, sememangnya itulah tanggungan sebenar yang diwarisi dari kerajaan Barisan Nasional yang ingin diselundung keadaannya melalui pentakrifan bahawa ianya hutang pihak lain. Contingent liabilities yang dihasilkan oleh BN merupakan penipuan nyata terhadap rakyat dan negara. Yang paling memualkan adalah kenyataan Pekan bahawa duit rakyat tidak digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Ini merupakan pembohongan yang jelas dan nyata, dan Shah Alam bersetuju dengan desakan beberapa ahli parlimen supaya Pekan dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan keistimewaan atas pembohongan ini. Semua tahu tempoh hutang bond 32 bilion belum lagi matang, dan oleh itu apa yang perlu dilakukan sekarang adalah membayar bunga ke atas pinjaman tersebut. Bunga dianggarkan sebanyak 2.7 bilion setahun. Ini dinyatakan
oleh bekas Menteri Kewangan II Husni Hasnaslah pada tahun 2015 semasa dan dilaporkan dalam Astro Awani 2.7 bilion setahun bersamaan 7 juta sehari, Tan Sri. 7 juta sehari. Bolehkah anggota Dewan Yang Mulia ini menggambarkan jumlah wang sebanyak 7 juta sehari dibayar oleh rakyat kerana ada pemimpin yang ingin berseronok sambil kayakan keluarga dan kroni. Sedangkan duit tersebut boleh diguna pakai untuk membina sekolah, hospital, perumahan dan sebagainya untuk kebajikan rakyat dan untuk mewujudkan pekerjaan untuk rakyat. Ada orang yang dalam netizen dia kata, oh, well, fed up dengan izin. Kita tak nak dengar lagi lah rasuah-rasuah ini. Kita nak dengar pasal pekerjaan, nak dengar tentang pendapatan untuk rakyat dan sebagainya. Duit ni bila dah habis dirompak, maka macam mana kita nak wujudkan pekerjaan? Nak wujudkan sekolah baru, nak wujudkan hospital baru yang akan mendatangkan pekerjaan untuk rakyat. Sebagai contoh, pagi ini saya didatangi oleh seorang guru kaunseling yang mengeluh betapa setiap seorang guru kaunseling terpaksa menjaga 500 anak murid. Seorang jaga 500, mana mungkin mereka mampu membuat yang terbaik bagi anak-anak kita? Dan dia memohon saya mendesak kerajaan untuk menambahkan lagi jumlah guru kaunseling. Tapi duitnya di mana? Bayar bunga hutang 1MDB. Apabila tempoh hutang ini matang, maka ia perlu dibayar secara keseluruhannya, secara selonggok. Dan pada ketika itu, hutang baru untuk bayar hutang lama mungkin dirancang untuk diambil oleh pekan. Apa pekan nak kisah? Dia dan keluarga serta rakan sudah kaya dan hutang yang diambilnya akan dibayar oleh rakyat. Pagi ini juga saya ditunjukkan sebuah video kemungkinan besar dikeluarkan pihak BN kerana saya mengkritik hero mereka iaitu pekan. Video ini mendakwa saya menghina orang kampung dan pinggiran bandar berbangsa Melayu. Maaf, saya tak menghina sesiapa kecuali golongan yang menyokong perompak dan penyamun, sama ada orang kampung, orang pinggir bandar mahupun orang bandar sendiri. Begitu juga sama ada Melayu, Cina mahupun India. Hanya video yang saya rujuk semasa saya berucap itu menunjukkan orang kampung berbangsa Melayu. Kalau dah tahu pekan merompak dan menyamun wang negara, tidakkah memalukan kalau kita terus menyokongnya? Saya tahulah orang UMNO dia kata malu apa? Bukan sekadar menyokong perompak. Jadi perompak pun tak apa. Malu apa bosku? Dan saya tahu sekarang ini sudah ramai orang-orang Melayu yang tidak lagi bersama pekan. Ada pula yang mengatakan bukan pekan yang merompak, tetapi Tim Lesner dan Roger Ng pula. Tim Lesner dan Roger Ng bekerja untuk Goldman Sachs, bukan 1MDB. Mereka yang mengesyorkan bagi pihak Goldman Sachs supaya menjual bond bernilai berbilion untuk pihak 1MDB kepada pelabur-pelabur sambil mendapat komisen yang terlebih besar, terlalu besar. Namun yang membuat pinjaman tersebut dan mendapat wang itu adalah 1MDB dengan jaminan daripada kerajaan Malaysia. Maka harap jelas 1MDB iaitu pihak pekan yang meminjam dan kerajaan Malaysia yang membayar. Pegawai-pegawai Goldman Sachs mengambil kesempatan dari usaha 1MDB yang dilihat longgar dan tidak kukuh dengan mengenakan komisen yang tinggi. Akhirnya rakyat Malaysia juga yang menanggung kesemuanya.